Majlis Sambutan Awal Tahun 1442 Hijrah peringkat negara akan diadakan pada hari Rabu 19 Ogos 2020 dengan tumpuan utama di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong bermula pukul 5 petang. Menurut Urusia Jawatankuasa Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah, dalam siaran akhbarnya, majlis sambutan tersebut juga diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadah di seluruh negara. Di daerah Belait, tumpuan utama majlis diadakan di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Pandan, Kuala Belait, daerah Tutong di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar bagi daerah Temburong. Antara pengisian majlis ialah membaca doa akhir tahun hijrah dan doa awal tahun hijrah. Tema majlis sambutan, generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat. Dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, orang ramai dan jemaah hendaklah mematuhi garis panduan hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah seluruh negara dengan terlebih dahulu mendaftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mendapatkan kelulusan kod hijau dan kuning. Berwuduk sebelum ke masjid, surau dan balai ibadah, memakai sungkup muka, membawa tikar sembahyang bersaiz besar dan mengimbas kod QR. Jemaah juga diminta untuk membuat pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan dengan menggunakan cecair pensanitasi, mengamalkan penjarakan sosial dan fizikal, elakkan dari bersalaman dengan jemaah lain dan dilarang hadir jika mengalami tanda-tanda jangkitan. Sementara itu, bagi jemaah yang menghadirkan diri di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong, hendaklah menempah slot kehadiran melalui aplikasi BruHealth dan jemaah di bawah umur 12 tahun dan jemaah perempuan tidak dibenarkan hadir. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 142 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, satu kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 735 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 4,140 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 733 sampel, jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 46,568 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Kempen Insurans Islam Type Let's Celebrate 26 sempena ulang tahun penubuhan ke-26 Insurans Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Sdn Bhd Type menawarkan hadiah utama sebuah kereta. Kempen diadakan bermula 1 April 2019 sehingga 31 Mac 2020 dengan memperkenalkan 3 produk yang ditawarkan oleh Insurans Islam Takaful Am Type dan Insurans Takaful Keluarga. Hadiah utama kereta dimenangi oleh Dayang Nurhaini binti Awang Haji Murni dan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Type. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang juga Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Type. Sekali lagi menjemput semua finalis untuk ke depan menggambar ramai bersama. 3, 2, 1. Mesyuarat ASEAN Interparliamentary Assembly IPA Caucus kali ke-11 telah membincangkan dan melaporkan perkembangan dan kemajuan implementasi resolusi-resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung IPA kali ke-40 yang telah diadakan pada tahun lalu di Thailand. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian dihoskan oleh Dewan Perwakilan Republik Filipina. Mesyuarat tersebut berlangsung di bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis.
Semasa mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, telah mengeluarkan kenyataan mengenai pelaksanaan resolusi dibincangkan di dalam Komiti Ekonomi, Sosial dan Parlimen Wanita AIPA yang menyasarkan kepada penglibatan kementerian-kementerian yang berkaitan dalam perkembangan dan pembangunan negara. Mesyuarat juga memfokuskan laporan dari setiap negara ahli AIPA berkaitan dengan tema mesyuarat dan membincangkan peluang kerjasama di antara Parlimen ke arah mengurangkan risiko dan mengukuhkan daya tahan ekonomi semasa menghadapi wabak COVID-19. Secara amnya, kesemua negara ahli AIPA bersetuju akan keperluan untuk sama-sama berjuang dalam memerangi wabak COVID-19 agar dapat mengurangkan impak terhadap ekonomi serantau. Rantau ASEAN perlu menumpukan dan memanfaatkan teknologi dan perdagangan secara digital. Mesyuarat berkenaan dihadiri oleh 8 buah negara ahli AIPA termasuk negara Brunei Darussalam yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam, Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hadir sama yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat, dan Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat kali ini juga meluluskan laporan rasmi mesyuarat AIPA Kokas kali ke-11. Laporan tersebut seterusnya akan dibawa untuk diluluskan semasa Perhimpunan Agung ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA kali ke-41 yang akan dihoskan oleh Vietnam. Umat Islam disarankan agar membetulkan niat dalam melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali selepas ini. Majlis Ekonomi Digital berperanan untuk menerajui dan mengemudi apa jua perancangan dan isu-isu pelaksanaan dasar utama berkaitan transformasi digital di negara Brunei Darussalam. Dengan memberikan hala tuju tersebut, ianya dipandu dengan adanya Pelan Induk Ekonomi Digital 2025. Melalui Pelan Induk tersebut, skop ekonomi digital itu sangat luas dan ianya meliputi inisiatif di pelbagai sektor dan aktiviti ekonomi. Dalam wawancara rampai pagi hari ini, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, juga menjelaskan buku Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang dilancarkan pada 4 Jun lalu dirangka secara proses konsultasi berulang-ulang dengan kerjasama semua pihak mahupun dari agensi-agensi kerajaan, industri, pertubuhan awam dan sebagainya. Tujuan Pelan Induk Ekonomi ini adalah untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar, smart nation, melalui transformasi digital sekaligus mendukung objektif wawasan Brunei yang 2035. Ianya melebihi daripada bercakap pasal konektiviti. Bahkan yang lebih penting lagi ialah inisiatif yang impactful ataupun berkesan dengan projek dan program utama yang boleh dianggap we wanted to do what we call game changing project seperti identity digital ID, people hub, pembayaran digital payment, termasuk juga projek-projek seperti smart education, smart nation ataupun negara pintar dan bandar pintar. Pelan Induk ini mempunyai beberapa hasil-hasil strategik. Yang pertama, ekonomi yang vibrant dan berdaya tahan. Yang kedua, masyarakat yang bersedia untuk masa depan, iaitu digital and future ready society. Dan yang ketiga, ekosistem. We must have an ekosistem yang kondusif secara digital. Jadi digitally kondusif ekosistem. Yang perlu diingat juga, pelan ini mengambil peluang atas di negara kita ini penggunaan mobile adalah di tahap yang tinggi, di mana lebih 130% mempunyai mobile yang kebanyakannya, kalau saya tidak silap, hampir 100% mempunyai mobile subscription.
dan juga tadi leverage ataupun manfaatkan tahap perkembangan ICT yang tinggi di negara ini. Awang Haji Muhammad Nazri juga menjelaskan bagaimana pelan induk tersebut boleh membawa negara Brunei Darussalam ke status sebuah negara Smart Nation. Menurut beliau, skop atau jangkauan ekonomi digital melangkaui sektor ICT dan meliputi inisiatif dan aktiviti dalam sektor digital dan bukan digital yang memerlukan whole of nation approach, iaitu pendekatan semua pihak kerajaan, sektor swasta, pengguna dan orang ramai. Smart Nation ini kalau kita lihat yang punya kriteria seperti tahap daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan adanya prasarana, infrastruktur, inovasi, data capability, yang penting juga sumber tenaga manusia dan sumber-sumber yang lain ianya akan menjurus kepada meningkatkan kualiti kehidupan, perkhidmatan awam, sekolah, keselamatan dan mobiliti. Pelan ini juga kita ni berpandukan dengan Makasih Syariah di mana pihak kerajaan, industri dan masyarakat saling berkait rapat dalam ekosistem ekonomi digital. Umat Islam hendaklah sentiasa beringat dan berwaspada terhadap perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan yang dilakukan akibat sifat riak. Justru, hindarilah diri daripada melakukan perkara-perkara dengan tujuan untuk disanjung dan dihargai. Ini kerana ia boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam intipati khutbah Jumaat hari ini turut menegaskan umat Islam disarankan agar membetulkan niat dalam melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila terdapat saja perasaan riak dalam hati, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon keampunan kepadanya. Agama kita menuntut umatnya agar memiliki sifat-sifat yang terpuji dan melarang umatnya dari bersifat keji. Tuntutan yang murni ini adalah bagi memastikan kita umat Islam mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dalam agama Islam, salah satu sifat keji yang amat dibenci dan tercela ialah sifat riya. Sesungguhnya sifat riya itu adalah antara penyakit rohani yang sangat berbahaya. Orang-orang yang riya hidup dan jiwanya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan semata-mata. Ini kerana pada hakikatnya segala amalan baik yang dilakukannya hanyalah bertujuan untuk mengharap pujian, sanjungan dan penghormatan daripada orang lain. Dalam arti kata yang lain, ia membuat sesuatu kebaikan itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini setentunya bertentangan dengan kehendak agama kita yang sentiasa menyuruh umatnya agar beramal atau melakukan perkara kebaikan dan amal kebajikan dengan hati yang tulus dan ikhlas semata-mata serta mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara melaksanakan pengurangan penjarakan iaitu anggaran 1 kaki antara tikar sembahyang semasa sembahyang fardu Jumaat hari ini. Memasuki tahap keempat langkah pengurangan penjarakan sosial minggu lalu, jemaah dan orang ramai yang hendak memasuki masjid masih perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Hari ini merupakan kali kedua umat Islam di negara ini melalui tahap keempat dalam menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid, surau-surau dan balai ibadah di seluruh negara. Jemaah digalakkan beruduk dari rumah
dan memakai sungkup muka. Selain itu, jemaah dikendaki membawa tikar sembahyang sendiri yang berukuran besar dan mengamalkan penjarakan anggaran satu kaki antara tikar sembahyang. Pada tahap keempat ini juga, jemaah yang berumur 12 tahun ke atas adalah dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Namun adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan penjaga dalam memastikan langkah-langkah yang perlu bagi anak-anak yang dibawa bersama ke masjid. Jadi saya juga disarankan sekali lagi kepada semua ibu bapa ataupun penjaga yang membawa anak-anak ke masjid untuk memastikan anak-anak mereka ini berkeadaan bersih, sentiasa berada di sisi mereka ketika menunaikan sembahyang fardu Jumaat itu. Adalah disarankan pertama sekali untuk disuruh anak tersebut untuk mengambil air sembahyang di rumah masing-masing, termasuk juga orang tuanya. Kemudian juga memastikan anak-anak mereka memakai sungkup muka ataupun face mask, dan juga menyediakan ataupun memastikan anak-anak tersebut menggunakan tikar ataupun sajadah sembahyang sendiri. Apapun dengan diterangkan melalui media massa, TV, radio dan sebagainya, dan bis kami juga mengumumkan menggunakan pemberitahuan suara untuk para jemaah sebelum Jumaat, misalnya besok Jumaat kami ulang beritahu supaya mereka membawa sejadah dan menggunakan tutup mulut dan muka bagi menjaga kesihatan dan kebersihan masing-masing. Mengikut apa yang diarahkan daripada pihak berkhususnya Kementerian Kesihatan dalam memenuhi SOP tersebut. Antara lain ialah memberi kesadaran dan mengingatkan kepada para jemaah supaya datang ke masjid dengan membawa sejadah masing-masing, di samping menggunakan face mask serta menggunakan QR code. Pada tahap keempat ini, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara juga dibenarkan untuk melaksanakan program dan acara keagamaan lain termasuk kelas Al-Quran dan Muqaddam pada setiap hari Jumaat. Para ibu bapa pun menghantar mereka, anak-anak mereka dengan mengikuti SOP, garis panduan yang telah disediakan oleh Jabatan Halal Masjid. Dan mereka, ibu bapa, amat menggalakkanlah menghantar mereka tepat pada pukul 8 pagi sehinggalah mengambil balik pukul 10 pagi itu. Saya harap dan juga seperti mana yang diasratkan oleh Kementerian Kesihatan, haruslah juga katanya patuhi dengan SOP yang telah dipersyaratkan itu. Umpamanya seperti membawa sajadah dengan mask sekali, tutup muka, itu adalah penting. Dulunya hanya sebagai hobi, namun kini ia menjadi sumber rezeki. Minat dalam pertukangan kayu yang ada dalam diri Awang Ismawandi bin Bahar dimanfaatkannya untuk menghasilkan perabot-perabot yang berkualiti. Uniknya, perabot-perabot yang dihasilkannya diperbuat daripada kayu palet. Ikuti laporannya bersama kru RTB Mojo. Awang Ismawandi bin Bahar, 41 tahun, mewarisi kemahiran dalam pertunggangan kayu daripada ayahnya sejak kecil lagi. Pada awalnya, pertunggangan kayu hanya dijadikan sebagai hobi. Namun, dengan kreativiti dan sokongan keluarga, beliau mengembangkannya untuk menghasilkan perabot-perabot yang berkualiti. Sambutan yang menggalakkan dari orang ramai mendorongnya untuk membuka perusahaannya sendiri dengan nama Temurung Pellet Maker BN. Sejak ditubuhkan pada tahun 2018, syarikatnya telah menghasilkan lebih 500 unit perabot menggunakan kayu pelet. Menurutnya, pembuatan perabot dari pelet mempunyai keunikannya tersendiri. Kenapa ya pelet? Mungkin
kayu biasa tu mungkin banyak sudah yang membuat. Jadi kami inginkan kelainan lagi berasaskan kayu pelet inilah dan membentuk macam-macam desain. Pelet pun nampak kelainan daripada kayu petani lokal kan, mempunyai urat yang cantik. Cuma itulah. Seperti juga pengusaha-pengusaha lain, Awang Ismawandi juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Sebahagian perabot dihasilkan mengikuti kehendak pelanggannya. Disebabkan permintaan customer tu bermacam-macam desain, jadi desain itu semakin bertambah, seperti kursi, meja makan, kabinet dapur, segala rak-rak perhiasan lah semua tu. Jam customer memerlukan desain kabinet dapur lah contohnya. So, dorang boleh membagi kami gambar ataupun dorang melukis plan sendiri, size-size-nya lah. Baru kami membuat apa yang dorang maukan. Mengenai dengan harga, ikut modal kami juga. Dan juga kami mengambil untung terlalu tinggi, kira harga mampu milik saya. Seiring dengan perkembangan semasa, pengusaha perabot tempatan ini menyedari beliau perlu menerokai idea-idea baharu bagi memastikan perabot-perabot keluaran syarikatnya terus mendapat sambutan dari pelanggan. Kepuasan pelanggan sentiasa menjadi keutamaannya. Adrian Fazul Samad melaporkan untuk Berita RTB. Penubuhan program khidmat bakti negara PKBN bermatlamat melahirkan generasi belia yang bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, bersatu padu, cekal serta mampan untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara dan memperkukuhkan ketahanan nasional. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian khidmat bakti negara mengadakan Jerayawara PKBN. Jerayawara selama 3 hari itu bermula hari ini di The Mall Gadong. Jerayawara PKBN yang dibuka bermula pukul 10 pagi hingga 8 malam adalah bagi mendedahkan PKBN secara meluas kepada pelbagai lapisan masyarakat, terutama para belia yang berhasrat untuk menyertai latihan PKBN pengambilan ke-10 ini. Taklimat PKBN juga akan dilaratkan di sekolah-sekolah kerajaan di keempat-empat daerah. Sepanjang program latihan PKBN itu nanti, para bakal pelatih akan didedahkan dengan beberapa aktiviti yang mencabar dan lasak menjurus kepada konsep berpasukan serta didedahkan kepada aspek kehidupan bermasyarakat. Program Khidmat Bakti Negara ini adalah satu aktiviti tahunan bahagian Khidmat Bakti Negara di mana tujuan utama kami mengadakan Jerayawara ini adalah untuk mempromosikan dan ataupun memberikan PKBN ini kepada orang ramai, khususnya kepada remaja di negara Brunei Darussalam ini yang berminat untuk mengikuti PKBN ini. Pengambilan ke-10 PKBN akan bermula pada bulan November tahun ini hingga bulan Mac 2021. Sesi pendaftaran telah pun dibukakan sehingga 7 November tahun ini. Pendaftaran dibukakan secara online melalui laman sesawang ysnet.gov.pn atau mengambil borang di Ibu Pejabat Bahagian Khidmat Bakti Negara, Anggrek Desa Brakas. Untuk keterangan lanjut boleh berhubung melalui talian telefon 23-40045. Lebih 10 kilogram durian dijangka dihasilkan oleh syarikat Abdul Manaf Haji Besar dan anak-anak bagi pasaran tempatan. Jumlah tersebut meningkat lebih 3 kali ganda berbanding tahun lalu, iaitu lebih 2,800 kilogram durian dengan nilai lebih RM25,000. Perusahaan tanaman tersebut antara yang dimuatkan dalam Berita Ekonomi Ahad ini. Diusahakan di kawasan kemajuan pertanian KKP Sinaut tutup. Sejak tahun 2007, syarikat milik Awang Abdul Manaf bin Haji Besar menghasilkan tanaman durian seperti durian montong, cani, musangking, kanyau dan durian tempatan. Awang Abdul Manaf terus berusaha memastikan penghasilan buah-buah durian keluaran syarikatnya dapat memenuhi keperluan negara. Sebanyak 4 hektar. Saya pun berjaya
mendapat ladang. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi minggu ini, paper plan design milik awang Muhammad Abdul Aziz bin Haji Muhammad Ali yang mengaplikasikan kreativitinya ke dalam bisnes penghasilan logo. Pemenang pencipta logo Hari Kebangsaan ke-36 ini mula serius dalam dunia bisnes 3 tahun lalu dengan membuat rekaan logo dan penjenamaan produk. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 16 Ogos melalui saluran RTB Perdana.